إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Soal 88 Nombor 5 Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'ala. Dan yang kelima, dan lagi orang yang sembahyang sendirinya itu tiada disurat melainkan barang yang diakalkan dia, mana barang yang ada dalam ingatan dia akan Allah Ta'ala. Dan sembahyang di dalam jamaah itu disuratkan baginya sembahyang yang sempurna jika tiada diakal. Mana kalau tak hadir hati pun dia dapat. Dia ada dua bagi ni. Kalau sembahyang berjamaah, dia dapat pahala jamaah satu dan pahala khusyuk kan lain. Dibandingkan sembahyang berjamaah macam air dua kolah kan ni. Bila air dua kolah ni, maknanya selama dia tidak berubah bau, warna dan rasa, tetap dia suci. Begitulah maknanya sembahyang berjamaah, selama dia tidak melanggar syarat-syarat dia tadi, saf dia lurus contohnya, ya. Kemudian rapat saf, maka tetap dia akan dapat pahala yang dia sediakan 27, setengah riwayat 25. Itu confirm dia dapat. Dan yang keenam lagi sembahyang berjemaah itu tali Allah Ta'ala yang disuruh kita berpegang dengan dia, yang di dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'ah, mana masuk secara umum pada ayat ni. Wa'tasimu bihablillah termasuk sini ayat salatul jamaah, mana mengerjakan sembahyang berjemaah itu termasuk dalam makna ni. Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia itu, sesungguhnya sangatlah besar ia lupa akan maslahah agamanya, mana kepentingan besar dalam agamanya, dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Maka tiadalah diketahui orang yang menuntut akan dunia menanggung ia akan penat dan payah. Ia kerjakan yang berat, berjaga malam, berpanas sehari-harian, manakala hasilnya baginya maksudnya sesuku sejempul daripada labanya, nasai lupa daripada menanggung akan payah-payah, dan dimudahkan segala yang payah, dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba keuntungan dunia yang fani ini akan Tuhannya yang amat besar. Maknanya urusan dunia yang sementara, yang kecil ni pun hilang penat bila kita dapat hasil. Apatah lagi yang ni lebih besar, urusan di sana besok lebih besar, ganjaran yang amat besar, hebat disediakan oleh Ta'ala. Maka pandang kepada kehasilan natijah menyebabkan seorang tadi hilang rasa kepenatan. Itu peringkat mutawasid. Ada pun peringkat muntahi lebih tinggi, dia lenyap tu. Syurga boleh tak pandang kan. Yang dipandang lebih besar daripada itu ialah rida Tuhan, itu lebih besar. Habis buat ibadat kena syurga tak boleh ke? Kan dia komen macam-macam kan. Dia 3 lapis ada, ya. Dia ada 3 lapis. Buat ibadat lapis pertama kerana nakkan tawaran-tawaran dalam syurga, semua ada nas Quran. Yang kedua, lapis atas sikit, dia tak memandang tu, tapi dia memandang apa? Nak melepaskan dia azab. Dan lapis yang paling tinggi sekali, dia tak pandang tu semua tu. Ya, dia buat ibadat bukan kena syurga, bukan kena lari neraka, bahkan dia ibadat nak cari reda Tuhan, itu paling besar. Kan ditanya pula mana nas Quran, ada nas tu. Sekarang jangan tak cakap kena ada nas. Dahsyat macam dia pandai no nas. Ya, nas Quran terpampang tu. Wa ridwanum minallahi akbar. Ya, lapas akbar tu isim tafdhil. Maknanya rida Tuhan amat besar, terlebih besar daripada yang lain. Itu maksud dia. Sebab bila rida Tuhan kita dapat segala-galanya.
Ya, man wajada Allah wajada kulla syai' wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Siapa dapat akan Allah, mana dapat redha dia, segala-galanya dia dapat. Siapa tak dapat redha Tuhan, luput segala-galanya. Jadi kenapa pula ditawar-tawar kan? Dalam hadis. Sebab Rasulullah SAW berdepan dengan semua lapisan masyarakat. A to Z. Ada lapisan ni, ada lapisan macam-macam ada. Jadi kalau kita pun kita bagikan anak kita dah di 3 lapis. Yang umur 7 tahun, yang umur 17 tahun, yang umur 37 tahun. Dalam berbeza. Yang 7 tahun tu kena suruh dia kena apa? Bagi upah kan? Sebab upah laju ni. Pergi kedai dapat RM5 kan? Pergi kedai bagi RM10. Besok dia tanya, tak nak pergi kedai lagi dia. Kan? Pergi kedai dekat dia 3 tiang elektrik dapat RM10. Buka dia. Besok dia tanya lagi, tak ada nak pergi kedai. Sebab dia memandang kepada upah tu budak sebab dia belum matang. Kalau dia mula matang, kematangan di atas sikit, dia tak pandang upah. Dia malu nak ambil dah nak masuk universiti, takkan nak ambil upah lagi kan. Tapi dia kena suruh. Ya, kerja tu kena suruh baru buat, tak suruh dia pandang. Tapi kalau dah dewasa, dah. Itu tak payah, dia tahu tugas dia dengan ibu bapa. Dia akan cari apa saja kerja yang akan menarik keridaan dan makna kegemaran kedua ibu bapa dia. Dia nakkan redha bapa tu mahal. Itu makna kematangan dalam ibadat tadi. Dan yang ketujuh, dan barang siapa tiada mengira akan pekerjaan ini bagi dirinya, mana tidak ambil ihtimam, mengambil berat, bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan orang yang munafik wala'ayazubillah. Bahkan melainkan nyata ada padanya daripada unsur yang mengharuskan meninggalkan jamaah sebab masalah pada agama atau pada dunia ini. Kecuali dia ada uzur syar'i yang dia maafkan, ketinggalan tu lain. Sebab benda ni adalah benda yang ditekankan oleh syarak. Yang ke-8 dipanggil kaul yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya, dan kaul yang mengatakan wajib atau lepas daripada makruh, ya, dan supaya mencapai dengan pahala jamaah. Jadi masalah sembahyang jamaah ni ada 3 aqwal, 3 perkataan ulama. Pendapat pertama mengatakan fardu ain, ya. Yang kedua mengatakan fardu kifayah, dan ketiga mengatakan sunat abad. Ada 3. Jadi dalam mazhab kita, Al-Imam An-Nawawi muhaddis ulama hadis besar, kita memilih pendapat yang pertengahan, dipanggil fardu kifayah. Dalam hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jar masjid, orang yang berjiran dengan masjid, 40 depan belakang, 40 kiri kanan, tu panggil jar masjid. Illa melainkan fil masjid, melainkan pada masjid. Tak ada sembahyang. Maka tak ada sembahyang tu, tu ditafsir. Tak ada tu mana apa? Maka tak ada itu maknanya tidak sah ke? Atau tidak ada itu makna tidak sempurna. Asalnya ada khilaf ulama. Ya, sebab hadis banyak datang itu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia panggil la tu. Dia khasabkan akan khabar la salata. La salata makna sahihah ke? La salat atau kamilah. Ya, maka dalam mazhab kita pakai kamilah, tidak ada sembahyang yang sempurna. Mana kalau dia sembahyang tadi sah sembahyang dia. Setengah mazhab yang mana macam Hambali semua, mazhab Ahmad bin Hanbal keras sikit sangat tu. Tak ada sembahyang, tak sah tu boleh kata. Atau ahli zahir pun kata itu. Jadi mana itu punca kekhilapan, atau punca dia panggil sebab-sebab ikhtilaf ulama tu. Dan yang ke-9, dan hasillah jamaah itu imam dan 1 makmum. Jikalau rumah perempuan misalnya dia sembahyang di rumah, sembahyang berjemaah kan, jangan berbual belakang, ada berbual tu. Baca kitab, tengok kitab. Kau buat bank. Kau tunggu saya dia baling dengan botol. Ya, botol air terbang, kau berbual cakap. Ada satu tuan guru saya, dia mengajar Mekah 27 tahun. Dia kalau mengajar, dia pantang dengan suara orang. Kalau dia dengar suara orang, dia tutup kitab, dia balik. Tak ada adab macam tu. Dan hasil jemaah itu imam dan makmum. Ini mak sembahyang dalam bilik, anak tengah rumah, yang seorang ni kat dapur. Katakan rugi kan. Sembahyang sekali aku dapat 27 pahala besar, setengah riwayat 25. Jadi makna besar bukan kecil-kecil tu.
Sembahyang serentak, sembahyang berjemaah, dia pecah seorang sana seorang sini, rugi maknanya. Dan hasil jemaah itu imam dan satu makmum. Mana untuk menghasilkan jemaah 2 orang cukup dah, itu paling kurang. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya, gundik mana apa? Hamba. Sekarang dah tak ada di peperangan, bila antara Islam kafir tempat tawanan tu dipanggil hamba yang masuk Islam, atau khadam dia yang khidmat. Dan tiap-tiap banyak jamaah banyak afdal dan banyak pahala, kerana diberikan dengan sebilang-bilang orang yang bersama dengan semayang dengan dia. Pada semayang jemaah ni dia ada 2 kaedah, guys. Ya, satu dipanggil kaman, satu dipanggil kaifan. Kam dengan kaif. Kam sini makna angka. Dalam tempat itu ada 2 surau atau masjid. Ya, 2 surau semayang jemaah. Surau yang sini semayang dia 80 orang, yang sini 50 orang. Mana lebih? Yang 80 lebih. Ya, sebab angka dia lebih banyak. Itu dipanggil nisbah kam. Mana yang elok tu semayang tempat ramai. Tapi jangan sampai mengosongkan tempat tu. Semua pergi sana kan suruh ditutup lah. Ada tempat tu kita melihat hari buka tu lagi baik. Jadi maknanya nisbah angka tu lebih banyak. Satu lagi kaif, mana kedudukan orang jadi imam. Jadi imam dia pun ulama besar, wali besar dan sebagainya, kan? Itu maknanya kedudukan dia lain sikit lah. Jadi ada 2, kam dengan kaif mungkin. Yang ke-10, dan bertambah laba, mana keuntungannya dan suci sembahyangnya. Istimewa jika ada imam itu orang yang saleh. Tu tadi angka kan lagi banyak, yang ni imam tak siapa dia, saleh, dapat dia ahli ma'rifah, ya, muka syafah punya, dia antara awliya dan sebagainya, itu lagi besar. Bila sembahyang dengan orang macam ni, kita punya apa, budak-budak sekarang punya aura dia kan. Dia punya itu lain. Kita duduk dengan dia pun dah lain, sembahyang dengan dia pun lain rasa, kan? Dan ahli khair dan salah, mana orang yang baik. Bila jadi imam dia kena pilih kan? Kalau 2 orang yang layak jadi imam, ya, maka dipilih dulu. Kalau zaman Nabi SAW dipilih siapa hijrah dulu, siapa masuk Islam dulu, ya. Kalau tengok umur sama, tengok dah berkahwin, tengok ilmu siapa sama, urusan dia sama, tengok sebab anak pun sama, wah semua sama. Kan? Dah berkahwin, sama-sama dah berkahwin, dan kewarakan sama-sama warak. Tak ada lain nak ukur lagi. Last sekali, siapa lebih handsome? Wah, tu kan macam ya tak ya tu kan kita ada tu. Ya. Sampai peringkat tu dia. Sebab apa tu? Sebab dia nak imam ni letak di depan tu, tak ada satu ruang pun makmum boleh komen dia. Ya. Akhlak dia, sifat dia, bacaan dia, kiraat sedap gitu tengok. Ini baca tidak. Ini nasiratul mu'minah, di mana-mana dia belajar. Ya bang, kita kena baca kiraat betul panjang pilih, makmum pening balik belakang. Ya, kena jadi yang depan tu biar orang yang mengetahui, atau lebih senang. Ya. Yang ke-10, bertambah laba tu suci sembahyangnya. Istimewa jika ada imam tu orang yang saleh, ya, dan ahli khair di kebaikan. Yang ke-11, dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkah oleh hamba padanya berjalan menuju berjemaah di masjid di surga, yang amat besar itu disurat 10 kebajikan. Satu langkah 10 kebajikan. Bayangkan tadi, besar. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Satu langkah dia 10 kebajikan dia dapat, 10 dosa dia ampun. Satu langkah lagi, Masya Allah. Lepas tu kita naik motor, naik kereta macam mana tu, ya? Sama juga, ni tak langkah dia bayar minyak. Minyak pula makin turun harga, kan? Jadi maknanya apa? Dia berat situ, dia dengan sini, kan? Jangan dia pula nak pergi surau ni kan 2 batu jauh, jalan kaki, nak pergi salam, dah salam sampai. Jadi maknanya dia senang sini, dia berat sini. Jadi maknanya nak dikirakan kelebihan sampai langkah tu diberikan ganjaran besar, pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. Yang ke-12, dan menanti sembahyang kemudian daripada sembahyang setengah daripada yang mendatangkan daripada yang kepada Ta'ala, umpama sembahyang maghrib kemudian dia duduk menanti sembahyang isyak, dan menanti bagi sembahyang yang dibilangkan akan daripada Ta'ala orang yang sembahyang. Mana pahala dia dapat besar tu. Itu kalau kosong je, dia duduk saja lepas maghrib, tak ada bercakap, tak ada berdiam sampai isyak, pahala dah besar tu. Apatah lagi kalau buat pengisian, baca Quran, zikir, atau lagi besar ada majlis ilmu, itu lagi lah besar, kan?
Yang ke-13, orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampun. Masya Allah. Kalau seorang malaikat minta ampun dah cukup tuan. Sebab doa dia tak ditolak maknanya. Mana malaikat khas minta ya Allah ampun kalau dosa si fulan. Dan didoakan dia baginya hingga dia berhadas, sampai dia berhadas mana tinggal batal wudu lah. Lagi tak batal wudu lagi tu doa dia. Atau berkata perkara yang tiada ta'aluk dengan pada kebajikan. Mana tak bercakap dia senyap je. Pahala malaikat dapat. Kalau ada kuliah ada apa lagi besar kan. Sebab satu kuliah dia lebih afdal daripada 700 rakaat sembahyang. Ya, kita nak sembahyang kalau dapat 700 rakaat, 1000 rakaat setengah riwayat. Lepas subuh tak habis. Ya, dia ada kuliah 40 minit, dia punya pahala besar. Sebab ilmu tu imam. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu tu imam bagi amal dan amal tu tabi' mengikut. Yang ke-14, dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicerita akan dia. Ia duduk ia pada saf awal dan memenuhkan dia dan merapat dia kerana besar fadilat dia, besar kelebihan dia. Saf awal. Ya. Sehingga kalau bertembung dengan sutrah, saf awal juga diutamakan. Dia biasanya semayang dulu dia ada apa? Ada mihrab depan kan. Tempat imam tu kecil. Jadi saf pertama tu dia ada sutrah. Mana dinding depan dia sutrah. Dia sutrah maknanya syarat dia jangan lebih daripada 3 hasta. Tumit dia dengan dinding tu. Dan begitulah saf pertama dengan saf kedua. Seterusnya. Itu ada pahala besar itu. Sekarang masalah dia setengah tempat. Kadang masjid dia buat tak ada mihrab kan. Jadi saf pertama tadi dah tak ada sutra tu sebab ada jarak dekat 6 hasta dengan dinding depan. Kecuali yang duduk belakang imam je lah. Jadi sutra dia tuan imam dia tu. Sekarang kalau duduk saf depan tak dapat sutra. Tapi kalau duduk belakang dapat sutra. Saf pertama tu sutra dia. Tapi dia tak dapat fadilat saf pertama. Kalau bertembung ni mana nak dulukan? Dia kena dulukan saf awal. Kau mana pun saf awal lebih besar pahala dia tu. Maka yang terlebih muakkad dituntut berjemaah sembahyang tadi. Duduk saf awal dan memenuhkan. Atau kena jaga dia. Saf betul-betul lurus. Kemudian penuh, rapat, bau bercetar bau. Tumit adalah kau tumit rapat now. Bau dia bercetar tu panggil rapat. Lurus saf, tu dah ada garis. Ini dah cantik ada ulian. Pun bengkok juga. Berat kerja luput pada Jumaat dia. Luput fadilat Jumaat kalau sikit syarat dia tak dijaga. Saf contoh dia, jangan lebih. Biasanya kadang-kadang kita tengok Tok Imam kadang dia tak perasan. Bila masjid besar-besar tu, kadang dia pasang apa tu, pemadani besar jauh jarak ke depan tu. Jadi tumit saf awal tu dengan tumit imam tu kadang-kadang dah lebih daripada 3 hasta dah. Dah pergi 5 kadang 6 jauh. Maka luput pada jemaah penat. Itu masalah kalau ilmu dah ada pun dia tak perasan. Itu masalah dia. Kena jaga jangan lebih tu. Antara tumit imam dengan tumit saf pertama. Tumit saf pertama dengan tumit saf kedua dan seterusnya. Dia jangan lebih daripada 3 hasta. Habis sembahyang sah fadilat Jumaah. Dia ada 2 tu. Satu tajuk sah 300 hasta sah lagi. Di luar masjid kita sembahyang tu imam jauh. Dia tak lebih 300 hasta sah mutabaah. Sekadar sah pergi fadilat Jumaah dah dapat dapat sah. Setengah dapat fadil rabti setengah dapat aja. Ada pun dalam masjid dia tak ada syarat jauh mana masjid besar pun dia boleh ikut untuk mengesahkan, tapi fadilat Jumaah tajuk lain pula. Dia kena ada rapat dan kena jarak ada jangan lebih. Yang ke-15, maka yang terlebih muakkad yang dituntut itulah berjamaah pada sembahyang Jumaat sebab wajib. Kerana wajib aini, mana fardu ainu. Aini mana wajib atas individu. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh. Sebab tu benda bila ibadat lebih mencabar, maka pahala lebih. Afdalul a'mal asqaluha. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, amal tu lebih afdal bila dia lebih mencabar. Waktu subuh mencabar tu kan nak bangun semua. Kemudian pada isyak, kemudian pada asar, kemudian pada sembahyang zuhur dan kemudian pada maghrib belas sekali. Jadi mana sembahyang pada ikut susunan ni itu lebih afdal. Yang ke-16, maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah daripada janjian yang amat besar, kemurkaan Tuhan tu. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, itu yang wajib terus, lagi berat. Disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Dan pernah Rasulullah SAW nak buat benda tu.
Jadi maknanya kalau tinggal Jumaat bagi kerajaan Islam dia ambil tindakan. Satu kesilapan besar dia kena ambil tindakan. Orang yang tak sembahyang berjemaah. Sembahyang satu tajuk, berjemaah tu kena ada. Tu fardu kifayah. Supaya syiar Islam tu terang jelas dalam setiap kawasan tu. Maka yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan dia tadi kerana ia setengah daripada fardu ain mana Jumaat tu. Dengan muafakat jamhur ulama. Kemudian haram kita tinggalkan sembahyang Jumaat dan dosa yang meninggalkan dia itu kerana sabda Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba Allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan Jumaat, maknanya apa? 3 kali, 3 Jumaat berturut dengan tak ada uzur apa, bukan sakit dan sebagainya, maka nasai dimetri Allah Ta'ala dengan atas kalbi. Mana tuan tabak cop pum, berat tu. Ada pula dia ambil dia buat selamat, saya baru 2 belum 3 kali. Ya, ada pula Cina Toki pula ajar dia tak, lu 2 kali kan, belum 3 kali. Wah, mana kitab dia ambil. Yang ni peringkat over limit tuan-tuan ni. Ada pun kalau satu pun tak kira sembahyang apa Jumaat ke sembahyang fardu, tinggal dah berat dah. Ya, man taraka salata muta'ammidan abqahullahu fin nar samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa meninggalkan satu sembahyang fardu, tak kira sembahyang fardu 5 waktu ke sembahyang Jumaat ke, tanpa uzur dia tinggal, maka dihumbankan ke 80 hukbah. Ya, dicempak dalam neraka jahanam 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali kan. Putus kalkulator semua satu waktu. Kalau 2, makna di sini dia menekankan lagi apa? Ancaman besar daripada Allah Ta'ala kalau meninggalkan sembahyang Jumaat ini. Dan ditanya akan Sayyidina Abdullah bin Abbas daripada seorang laki-laki berdiri malam tu dia zikir, dia puas dia sembahyang sampai kecerahan dan sampai ke subuh tu. Hebatlah maknanya. Dan puasa siang pula, siang pula tak makan, puasa hebat, tetapi tiada hadir Jumaat dia tak datang. Ya, sembahyang Jumaat pun dia tak ada. Maka jawabnya, ia dalam neraka. Siapa kata tu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, seorang daripada apa? Sahabat Nabi yang hebat dalam bidang tafsir, sebab dia mendapat tahnik terus daripada baginda SAW. Ya, Rasulullah tahnik mulut itu. Jadi Ibnu Abbas ni ikut kaedah dia, haram api neraka menyentuh jasad dia. Sebab apa? Juzuk Nabi tu ada kat dia, aliu Nabi tu ada kat dia. Sebab bila nak tahnik, ya, dia akan kunyah buat amal tu sikit, kemudian ambil masuk pakai jari manis ni, masuk ke tolak ke langit-langit budak tu dan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Setengah riwayat wa 'allimhu fil Quran. Jadi Allah jadikan budak ni alim dan hukum hakam dan bijak bidang tafsir. Jadi doa tu dapat Ibnu Abbas daripada baginda SAW. Sebab tu tafsir Ibnu Abbas diraikan, ya, sebab dia dapat khas doa daripada baginda SAW. Atau Ibnu Abbas pun tafsirkan di sini. Mana kalau dia sembahyang Jumaat tak pergi, dia berzikir banyak mana pun, neraka tu tempat dia. Makna apa? Dia tak meletakkan fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Apa yang lebih utama? Wajib dulu. Apa wajib boleh letak yang sunat. Jangan dia pakai bedal ni. Arwah Mufti Negeri Sembilan ni, Syekh Murtada. Satu orang dia pergi sembahyang Jumaat, kemudian dia masuk jabat lambat, lewatkan setengah jam, kemudian dia bos perhati. Ya, bos panggil dia, kenapa kau lambat? Saya zikir itu. Wah. Dia macam dia jawab. Bos malah nak cakap, dia panggil, kau pergi jumpa Mufti. Dia sama nama Mufti panggil ni. Dia kata, pasal kau lambat itu? Saya zikir tu, zikir kepala otak kau ni. Ada Mufti dia garang, kau tak tahu kau buat kerja ni amanah, kau makan gaji ni amanah, kau curi masa haram hukum dia. Ya, mana wajib engkau menepati amanah. Sekarang kau buat ibadat dia nampak betul, tapi hukum dia sunat. Yang ni amanah pun hukum Tuhan juga, yang ni hukum Tuhan. Kau kena letak yang wajib lebih utama. Kau perasan kan tertipu dengan iblis, kita perasan, wah aku dah bagi, rupanya apa, yang ni wajib kau tinggal, yang ni sunat kan. Baru senyap kan. Macam-macam. Sebab tu bila ibadat tanpa ilmu tu bahaya besar. Ya, dia rasa-rasa gini-gini, dia silap banyak. Habis tu. Dan lagi sabda Rasulullah, man tarakal jum'ah salasan min ghairi unzilin faqad nabazal islam wara'a zahri.
Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali dengan tiada uzur, maka senyata telah melontar Islam di belakang. Soalnya dia ambil Islam di baling ke belakang. Maknanya tak pengambil berat, tak menjaga benda yang wajib dijaga. Itu di antara kewajipan dalam menjaga salat waktu, salat Jumaat dan sembahyang berjamaah tadi. Kemudian hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.